Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfiruh la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Pada malam ini dalam satu siri pengajian daripada Akademi dan Sunnah akan menganjurkan tentang satu pengajian yang mana kita akan sentiasa memperingatkan dan kita akan ulas apa yang berkaitan dengan tokoh kita, sanjungan kita, idola kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita akan mengulas tentang satu sisi, yang mana sisi yang berkaitan dengan sifat-sifat kemuliaan-kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbahasan ini juga ada saya sebutkan di dalam buku saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan paling sempurna pernah dilahirkan. Tetapi pada malam ini kita hanya akan kupas daripada sudut sifat-sifat mulia baginda yang kita boleh jadikan sebagai contoh dan juga tauladan. Topik yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, topik yang sentiasa perlu untuk nak kita saling memperingatkan di antara satu sama lain. Bukan hanya pada satu-satu musim, dan saya pun faham bulan 10 nanti di Malaysia ni kita ada satu musim yang dinamakan sebagai Maulid Rasul, dan ketika itu banyaklah orang-orang yang mungkin nak panggil jemputan untuk nak cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya suka untuk nak tegaskan apa yang berkaitan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pada musim-musim tertentu, bukan hanya yang berkaitan dengan bulan-bulan tertentu, tapi kita sering untuk nak memperingatkan diri kita dengan tokoh agung supaya dia tidak dilupakan dalam kehidupan kita. Jadi Nabi SAW adalah contoh Rasul yang sempurna, lagi serba boleh. Kita tak akan dapati pada mana-mana para Nabi SAW sebelum daripada zaman baginda yang boleh ataupun mampu untuk nak memikul segala jenis tugasan seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat bila Allah Subhanahu wa taala sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya Allah sallallahu alaihi wasallam itu satu tauladan. Kita akan tengok tauladan itu daripada pelbagai sudut. Nabi sebagai seorang suami, yang mana tak semua Nabi itu berpeluang ataupun menjadi suami, dan tidak semua juga para Nabi yang berpeluang untuk menjadi seorang ayah. Ada dalam kalangan para Nabi yang tidak berkahwin, seperti Nabi Yahya alaihi salam. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Yakni lalu dia Nabi Zakaria disuruh oleh malaikat ketika mana dia berdiri di dalam salat di tempat ibadahnya, bahawa Allah memberikan khabar yang menggembirakan dengan mengurniakan seorang anak yang bernama Yahya, yang membenarkan kalimah daripada Allah, yakni Isa bin Maryam, menjadi ketua bagi kaumnya dan juga menahan diri daripada syahwat-syahwat. Yakni sebahagian daripada mufassirin mengatakan iaitu beliau tidak berkahwin. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan seorang panglima perang, seorang general, seorang pejuang yang memang ma'ruf daripada sudut kegagahan, kebijaksanaan baginda di dalam mengatur strategi. Berpuluh-puluhlah peperangan yang dipimpin sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pelbagai peperangan yang dirancang sendiri operasinya, strateginya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak semua para nabi yang berpeluang untuk nak berperang ataupun menjadi ketua yang mengemudi operasi ketenteraan.
Nabi SAW adalah juga seorang pendidik, seorang pemurabbi yang hebat, yang sentiasa dijadikan contoh sepanjang zaman. Dan kita lihat sikap Nabi, kita boleh ambil siapa yang nak menjadi seorang guru ataupun seorang pendidik. Kita kena jadikan Nabi kita Muhammad sebagai satu tauladan. Kita tengok daripada sudut kebijaksanaannya. Kita tengok daripada sudut kesabaran baginda. Kita tengok daripada sudut macam mana Nabi SAW berkomunikasi. Tutur kata baginda SAW. Itu semua boleh menjadi satu rujukan, boleh jadi satu kajian bagi kita. Kita tengok macam mana Nabi SAW ketika mendengar permasalahan yang diluahkan oleh para sahabatnya. Nabi ada rupanya gaya dia. Nabi memberikan sepenuh perhatian. Tengok macam mana Nabi SAW ketika berjabat tangan, sampai ada sahabat mengatakan Nabi tidak melepaskan tangan sampai orang tu yang melepaskan tangan. Nak menunjukkan Nabi ni memberikan sepenuh perhatian. Bukan seperti mana kita hari ini yang bila mana bersalam lebih kepada nak cuik-cuik je. Macam tak ada satu perasaan daripada salam yang kita nak hulurkan. Tapi Nabi SAW bila dia genggam, dia pegang sungguh-sungguh. Biar kita rasa sangat appreciate. Bila Nabi salam, Nabi tengok wajah, tengok mata orang yang bersalam dengannya. Bukan seperti kita hari ini yang bila nak bersalam ramai-ramai, mungkin kita hanya macam sip-sip je. Kita tak tengok pun siapa yang bersalam dengan kita. Itu menyalahi daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Di Universiti Sains Islam Malaysia ada satu kajian yang baru, saya tak salah sudah diterbitkan ataupun sedang diterbitkan, komunikasi Rasulullah SAW, yang saya juga terlibat sebagai salah seorang penulis di situ. Jadi kita bicarakan tentang aspek komunikasi Nabi dalam pelbagai angle. Saya ulas daripada sudut bahasa kiasan Nabi SAW. Ada yang ulas daripada sudut yang lain. Macam-macam lah. Dan pelbagai golongan yang kita lihat, mereka pengkaji-pengkaji pada hari ini cuba menguriklah, kita kata, macam mana Nabi SAW sebagai seorang pendidik. Nabi juga seorang pemimpin yang hebat. Kita tengok macam mana Nabi SAW daripada berhijrah dari negeri yang baginda tidak memiliki apa pun masa berhijrah tu kan. Kota Mekah, Nabi kena berhijrah ke bumi Madinah. Di sana macam mana Nabi SAW membina negara Madinah, menetapkan piagam-piagam Madinah, memeteraikan perjanjian-perjanjian, membina ekonomi umat Islam dan masyarakat di Madinah. Sampai dalam tempoh kurang daripada 10 tahun, kita boleh berbanggalah dengan apa yang dikecapi oleh masyarakat di bumi Madinah. Sampaikan ketika Nabi SAW memimpin bala tentera umat Islam datang untuk nak menawan kota Mekah setelah daripada musyrikin Quraisy yang mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Nabi ketika membawa lebih 10,000 bala tenteranya, sampai Abu Sufyan masa tu yang melihat kegagahan tentera umat Islam masa tu pun sampai ke tahap dia kata sungguh-sungguh besar kerajaan mu. Dia kata masa tu dia tengok, sebab dia rasa takjub macam mana daripada seorang yang di Mekah dulu yang dihalau, yang dihina, yang diboykot, yang ditekan dengan macam-macam, pergi ke Madinah dalam keadaan tangan kosong. Tetapi setelah 8 tahun, baginda memiliki satu kuasa yang cukup hebat. Nabi seorang pemimpin yang cukup hebat. Dan dulu di Madinah ni tempat yang tak pernah lekang daripada pertumpahan darah. Akibat daripada peperangan yang berlaku di antara dua kabilah besar, civil war antara Aus dan juga Khazraj. Kan Nabi SAW melaksanakan dasar-dasar yang telah menyatu padukan, mengukuhkan perpaduan penduduknya. Kan, dulu ketika Nabi masuk, ekonomi Madinah masa itu dimonopoli oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi masa itu ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa', ada Bani Nadir, yang mana mereka memonopoli bidang kraft tangan, mereka memonopoli air, mereka memonopoli makanan, tanaman, ternakan dan sebagainya.
Tetapi akhirnya Nabi SAW telah menyusun strategi untuk nak membina ekonomi umat Islam, Nabi membina pasar umat Islam, menyusun kembali struktur perniagaan, menggalakkan para sahabat untuk berniaga, menggalakkan para sahabat untuk meneroka tanah, pertanian, membasmi kemiskinan, dan pelbagai lagi yang kita lihat strategi yang dilakukan oleh Nabi kita SAW. Nabi adalah seorang pemimpin yang hebat. Tidak semua para Nabi yang berpeluang menjadi raja ataupun pemimpin. Mungkin Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah menjadi pemimpin. Mungkin Nabi Yusuf juga pernah menjawat jawatan yang tinggi di bumi Mesir. Tapi tidak semua para Nabi dan para Rasul yang berpeluang untuk memainkan peranan dalam pelbagai perkara. Tapi Nabi kita SAW dalam pelbagai sudut, dia berpeluang ataupun baginda memainkan satu peranan yang cukup besar. Tetapi di sebalik segala kehebatan apa yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW, walaupun baginda adalah merupakan kekasih Allah yang paling ketinggi kedudukannya di dunia dan di akhirat, tetapi Nabi SAW tidak pernah meninggi diri dengan segala anugerah dan kurniaan ilahi. Tetapi Nabi dikenali sebagai seorang yang memiliki sifat yang tawadhu, sifat yang rendah diri, sifat yang zuhud. Nabi tak suka para sahabat dia untuk nak agungkan baginda lebih daripada apa yang telah dibataskan oleh syarak. Tidak seperti kita, mungkin hari ini kita suka orang puji-puji kita. Kita suka hari ini orang angkat-angkat kita. Kita suka mungkin orang kita kata orang hormat pada kita. Sedangkan Nabi SAW telah bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kamu semua berlebih-lebihan dalam memuji aku sebagaimana kaum Nasrani yang berlebih-lebihan di dalam, iaitu melampaui batas di dalam mengagungkan. Orang Kristian ni sampai dia angkat Nabi Isa, dia nak sayang Nabi Isa, dia nak hormat Nabi Isa, tetapi sampai dia berlaku syirik, berlaku kufur, menjadikan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Allah cela benda ni. Maksudnya macam mana sekalipun kita angkat seseorang tokoh itu, tetapi jangan sampai ke tahap kita taksub yang membutakan kebenaran, sampai kita menutup mata di atas segala ataupun jenayah ataupun kejahatan yang dilakukan. Kita menghormati, menyayangi seseorang itu pun berpada-pada. Jangan terlampau diangkat dan jangan tidak memberikan haknya. Nabi SAW pernah pesan kepada sahabat dia, jangan buat aku macam tu, jangan buat macam mana orang Kristian angkat Nabi Isa, tetapi cakap Abdullah wa Rasuluh. Katakanlah bahawa aku ini adalah hamba Allah, adalah Rasulullah. Bahkan Nabi SAW dia tidak suka para sahabat kalau dalam satu majlis, kadang-kadang Nabi datang, sahabat bangun. Hormat macam kita hari ini. Bila VIP datang, bila raja datang, kita bangun, berdiri hormat. Nabi tak suka benda tu. Mungkin bukanlah jadi satu kesalahan untuk nak kita berdiri hormat. Tapi Nabi SAW, preference dia tak sukalah. Dia sebagai VVIP di kalangan sahabatnya, dia tak suka untuk orang berdiri untuk nak hormat kepada dia. Nabi tak benarkan sahabat dia untuk nak buat macam tu. Nabi hanya bagi tahu apa, semua duduk je. Sampai dalam satu hadis Anas bin Malik, dia kata, maka syakhsun ahabba ilaihim ru'yatan min Rasulillah wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Tak ada seorang pun yang para sahabat lebih suka untuk nak melihat seseorang itu selain daripada Rasulullah. Tapi apabila mereka tahu bahawa Nabi ni dia tak suka, dibenci perkara tersebut, sahabat pun tidak berdiri kerana menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam hanyalah di dalam lapangan ataupun medan yang disyariatkan oleh Allah. Contoh, kita kena bantu Nabi, perjuangan dia, kita pelihara sunnah Nabi, kita jaga hadis Nabi, kita jaga adab kita, ketika majlis hadis, menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yes, itulah tanggungjawab dan tujuan kita. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru.
Kan kita bantu Nabi SAW, kita muliakan Nabi SAW. So sekarang dalam konteks kita pada hari ini, kita defend Nabi SAW daripada serangan-serangan orang yang benci kepada Rasul, mereka yang salah faham terhadap perjuangan Rasul SAW. Kita mempertahankan hadis-hadis Nabi daripada dicemari, dipalsukan, diselewengkan maksudnya. Tapi di dalam bab sambutan, bab acara, apa kata Nabi SAW? Nabi tak bagi kita jadikan berlebih-lebihan. Sebab Nabi juga adalah seorang manusia. Nabi kata, Allah menyebut, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku. Maksudnya, Nabi juga adalah manusia biasa. Nabi ada keinginan, Nabi ada keperluan, Nabi ada kehendak. Dan juga Nabi akan wafat dalam satu tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi jangan kita sampai meletakkan Nabi itu di luar daripada batas kemanusiaan. Sampai ada yang menganggap bahawa Nabi itu hidup lagi di dunia ini. Nabi boleh hadir, bertemu dengan insan-insan, manusia-manusia pilihan secara sedar. Menyampaikan syariat-syariat, zikir-zikir, ataupun seolah-olah agama ini masih lagi tidak sempurna. Sedangkan Allah telah sebut, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah telah sempurnakan pada hari ini, iaitu pada hari akhir Nabi SAW itu, agama ini telah Allah sempurnakan dan Allah telah redha tentang agama ini. Jadi agama ini telah sempurna. Jangan tiba-tiba kata ada kekurangan yang Nabi SAW masih lagi sembunyikan ataupun tidak sampaikan kepada kita. Jadi Nabi SAW ni kalau dulu dia nakkan kuasa, dia nakkan jawatan, Nabi boleh dapat. Nabi SAW ni dia dah melihat, Allah telah membukakan sebahagian daripada hijab untuk nak melihat syurga Allah. Ketika Nabi SAW berisra, pelbagai perkara yang Nabi SAW telah lihat. Semua itu telah menyebabkan keinginan Nabi SAW pada dunia ini hilang. Nabi tak adalah perasaan untuk nak menghimpunkan kekayaan di dunia ini, sebab segalanya itu di sisi Allah sangatlah hakir, sangatlah kerdil, sangatlah picisan. Jadi ketika awal dakwah Islamiyah, pernah juga datang orang musyrikin. Dia datang untuk nak negotiate dengan Nabi, untuk nak rasuah Nabi. Dia kata, kalau kamu berhentikan dakwah ini, maka kami akan lantik kamu jadi raja kami akan bagi kamu harta, kami akan offer macam-macam lah itu dan ini. Tapi Nabi SAW tidak pernah gelap mata. Nabi SAW tidak pernah mematikan perjuangannya kerana secepis daripada kemewahan dunia. Nabi tolak semua tawaran tersebut sebab tugas Nabi adalah untuk nak menyampaikan risalah Allah, dan tugas Nabi adalah untuk nak membimbing manusia untuk nak mengecapi syurga yang kekal abadi. Nabi SAW of course mampu untuk nak menjadi kaya raya kalaulah itu memang benar pilihan Nabi, tapi Nabi SAW memilih untuk nak hidup secara serba sederhana. Nabi hidup dengan perasaan qanaah, idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalaulah kamu memiliki hati yang sentiasa berasa kecukupan, maka kamu dan raja juga adalah sama. Saat kita sudah merasakan cukup, kita tidak merasakan apa-apa kekurangan. Kekayaan sebenar adalah kaya jiwa. Kekayaan sebenar adalah kekayaan di akhirat, bukan di dunia. Kan, walaupun Allah telah kurniakan kelebihan kepada Nabi untuk nak dapatkan 1/5 daripada harta rampasan perang ghanimah, tapi pernah tak kita dengar, kita lihat Nabi SAW hidup di dalam penuh kemewahan? Tidak. Nabi SAW bahkan disebutkan oleh dalam riwayat-riwayat, Nabi makan dia pun tak pernah kenyang. Berturut-turut tu tak pernah kenyang. Hidupnya makan roti yang sangat-sangat sederhana, sangat-sangat dhaif. Dan wala bukanlah salah untuk nak memakan benda-benda yang enak-enak, tetapi itu pilihan Nabi SAW sebab dia sudah hilang rasa gairah ataupun seronok nikmat dunia tu, dia dah tak ada perasaan tersebut. Dan sebab tu juga Nabi SAW dia raikan orang-orang miskin, dia tidak mendiskriminasikan, dia tidak ada meletakkan kasta kaya dan miskin. Nabi sendiri doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah.
Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan himpunkanlah aku di dalam himpunan orang-orang miskin, kelompok orang miskin pada hari kiamat. Bukanlah Nabi itu nak jadi miskin. Tapi Nabi SAW dia meraihkan hati-hati orang yang mungkin dah berusaha tetapi masih lagi tidak dapat kekayaan. Nabi sendiri pun doa semoga dijauhkan daripada kefakiran. Allahumma inni na'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati wa a'udzu bika min an adlima aw udlam. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ni dia nak minta pada Allah nikmat kecukupan. Yang kecukupan itu cukup untuk nak memelihara seseorang itu daripada terjebak dalam kekufuran. Nabi ini adalah seorang teladan, ketua, pemimpin yang dijadikan uswah. Jadi tak wajarlah Nabi SAW nak ditonjolkan dalam daripada sudut bermewah-mewah di dalam kehidupan. Itu akan menimbulkan keraguan, syubhat terhadap apa sebenarnya objektif tujuan misi daripada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah untuk nak mengumpulkan nama? Adakah untuk nak mengumpulkan harta? Adakah untuk nak menjawat apa-apa sebarang jawatan? Tetapi sebaliknya apa yang kita selalu dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dia menghimpun, dia banyak memberi. Kita tak akan menemui sesiapa pun manusia yang lebih dermawan, yang lebih mulia daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bila ditanya siapa manusia yang paling pemurah, kita akan selalu dengar apa? Sahabat yang mulia Abu Bakar, Uthman, Abdul Rahman. Tapi kita terlupa kadang-kadang bahawa ada manusia yang lebih dermawan daripada mereka ini, para sahabat semua ni. Baginda adalah insan pemurah sepanjang zaman. Betapa Nabi SAW selalu menggalakkan umatnya untuk membantu, untuk nak sharing, untuk nak belanjakan harta di jalan Allah. Bahkan Nabi SAW juga adalah manusia yang misal di dalam praktikal dalam perkara tersebut. Ada orang digalakkan orang untuk nak bersedekah, tapi dia sendiri susah untuk nak bersedekah. Tapi Ibnu Abbas puji Nabi SAW. Ibnu Abbas kata, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala. Rasulullah merupakan manusia yang paling pemurah. Baginda merupakan manusia yang paling pemurah, especially pada bulan Ramadan. Yang disifatkan kepemurahan baginda itu lebih laju daripada angin yang bertiup. Sampai Nabi ini siapa-siapa yang datang minta pun Nabi akan bagi. Dan muka yang sama datang pun Nabi akan bagi. Apa pun tujuan Nabi akan bagi. Berkali-kali Nabi bagi. Sampai ada seorang sahabat, tak salah nama dia Hakim bin Hizam. Dia dah berkali-kali minta. Nabi tak pernah tolak sampailah kali ketiga atau kali keempat begitu. Nabi SAW kata, aku dah tak ada apa-apa lagi dah untuk nak diberikan kepadamu, kan? Tapi aku boleh berikan kamu sepotong nasihat. So sepotong nasihat itulah yang telah dipegang oleh sahabat tersebut. Sampaikan sahabat tersebut selepas daripada itu dia lebih suka untuk nak memberi daripada meminta. Kita pula lebih suka untuk nak meminta daripada memberi. Kita menunggu orang berlaku ihsan pada kita, tapi kita sendiri tidak mengejar untuk nak berlaku ihsan kepada orang lain. Sampai kadang-kadang kita akan rasa kagum, kita rasa hairan, kan? Macam mana Nabi ni dia boleh bagi tanpa ada perasaan ragu-ragu, dia tak ada nak berburuk sangka. Seolah-olah dia ni kalau nak lepaskan everything yang baginda ada ni boleh lepaskan. Dia tak ada langsung cita-cita daripada sudut keduniaan, melainkan cita-cita baginda adalah untuk nak menyebarluaskan agama Allah yang hanif ini. Tapi bila kita kenal Nabi kita macam mana, Nabi yang pernah melihat, disingkapkan beberapa alam ghaib, Nabi telah melihat, Nabi telah naik ke langit yang ketujuh, Nabi telah melihat pelbagai benda-benda yang kita tidak mampu untuk nak melihat sekarang ini ketika peristiwa Isra Mi'raj khususnya. Kesenangan dunia ini sudah langsung tak ada nilai dibanding dengan nikmat syurga. Sebab tu Nabi SAW tetap bersabar. Nabi SAW tahu maksudnya di sebalik pemberian itu Allah akan ganjari dengan segala nikmat yang lebih diinginkan dengan akhirat kelak.
Kita ni kalaulah Allah singkapkan hijab kita, kita melihat syurga agaknya rasanya kita hilang berakhir dah kat dunia ni dah. Tapi Allah uji kita. Dan Allah tidak mahu memberikan syurga itu dengan penuh kesenangan kepada kita, tetapi Allah uji siapakah daripada kalangan kita yang paling baik amalannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW sebut, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah fayusbaghu fi an-nar sabghatan thumma yuqal ya ibn adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fayaqulu la wallahi ya rabb wa yu'ta, ya, lebih kurang maksud dia dibawakan orang yang paling nikmat di dunia tetapi dia adalah daripada kalangan ahli neraka pada hari kiamat. Lalu Allah celupkan sikit je dengan neraka. Kemudian ditanya, wahai anak Adam, wahai si fulan, adakah kamu pernah mengecapi kesenangan sebelum ini? Adakah kamu rasa pernah mengecapi kenikmatan? Orang tu sampai dia terlupa, dia kata, ya Allah, tak pernah ya Allah. Dan sebab dia dah rasa ngerinya kiamat, balasan neraka tersebut, celupan walaupun sikit tu dia dah rasa terlalu ngeri sampai dia terlupa tentang kesenangan nikmat yang dikecapi di dunia ini. Begitu juga sebaliknya, orang yang di dunia ini orang yang paling malang, paling susah, tapi Allah takdirkan dia adalah daripada ahli syurga. Dia dicelupkan sedikit dengan nikmat syurga, mengakibatkan dia terlupa dengan segala kesengsaraan dia di dunia dulu. Bila Allah tanya, kamu pernah merasai tak kesusahan sepanjang hidupmu sebelum ini? Tapi orang tersebut kata, tidak pernah ya Allah, dan tidak pernah ada kesusahan dalam hidupku, dan tak pernah aku melihat sebarang kesempitan. Masya Allah, itu nikmat syurga. Itulah kengerian neraka. Nabi yakin, kan? Nabi tahu bahawa muamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin tidak akan rugi. Dan segala apa yang diberikan di jalan Allah, kerana Allah pasti akan mengganti. Itu janji Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa sahaja yang kamu, maka dia akan menggantikannya dengan memberikan yang lebih baik, dan Allah itulah sebaik-baik memberi rezeki. Nabi juga, dia ada formula di dalam bersedekah. Ma naqasat sadaqatu min mal. Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Tapi berapa ramai daripada kita yang percaya dengan janji ini? Berapa ramai yang kita yakin betul-betul dengan janji ini? Sebab logika kita menyanggahi teori tersebut. Logika kita, kalaulah kita memberi, pasti kita akan berkurang. Tetapi tidak Nabi, tidak juga para sahabat radhiyallahu anhu. Kita baca sejarah mereka, kita akan dapati betapa pemurahnya mereka. Kan, mereka sentiasa mendahulukan agama daripada dunia. Hati itu tidak dipenuhi dengan keduniaan, tetapi hati itu dipenuhi dengan janji-janji Allah, dipenuhi dengan kecintaan terhadap agama. Sampai banyaklah peristiwa yang kita dapati sahabat-sahabat yang berkorban untuk agama Allah, sampai ada yang berikan separuh harta, seluruh hartanya, sangat banyak. Kita baca je sejarah Abu Bakar, baca sejarah Umar, baca sejarah Uthman, baca sejarah Abdurrahman bin Auf. Kita akan mendapatilah mereka ini sememangnya hidup kerana akhirat. Hidup mereka adalah kerana Allah dan Rasul. Dan Nabi SAW ni juga adalah satu manusia yang selalu akan galakkan umat dia untuk nak berbuat baik. Berbuat baik ini adalah sifat ihsan, sifat yang Allah cintai. Dan Nabi suruh kita muliakan orang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah jirannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang muliakan Allah dan beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetamu dia. Saya tengah ada tetamu ni, tapi sebentar saya tinggalkan adalah demi untuk majlis ilmu kita pada malam ini. Dan itulah bila kita lihat macam mana Nabi SAW dia ajar umat dia supaya tidak pentingkan diri. Nabi ajar supaya kita selalu share nikmat-nikmat yang kita ada. Allah pun perintahkan begitu. Allah kata, kamu nak cari nikmat dunia, tak masalah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu nak mencari nikmat dunia, nak mencari bahagian kat dunia, nak kaya kat dunia, no problem.
You can find it, you can achieve it. But jangan lupa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jangan lupa untuk nak berbuat baik sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Macam mana Allah berikan kepada kamu nikmat, kamu juga sharekan nikmat tersebut kepada orang lain. Dan pada masa yang sama, Nabi sentiasa suruh kita ni berhati-hati, jaga mulut kita, jaga tindak laku kita, jangan kita duk zalimi orang, jangan kita sakitkan hati orang lain, jiran tetangga kita, sahabat-sahabat kita, siapalah saudara seagama kita kena muhasabah diri kita ni, berapa banyak dosa kita terhadap orang sebenarnya. Sebab tu if possible, do not talk about others. Dan kalau mampu ni kita elakkan daripada kita bercakap tentang orang. Dan bercakap baik tu bolehlah, okey. Tapi bila kita nak cakap sesuatu yang tak baik, berhati-hati sungguhlah. Sebab benda ni syaitan dia akan selalu masuk belitan dia. Orang panggil talbisu iblis. Kita rasa benda tu elok, tapi kita syok cakap sampai kita terbabas. So kalau boleh elakkanlah, kan? Melainkan apa yang sangat perlu sahaja. Jika benda tersebut tidak menyanggah syarak, benda tersebut ada maslahat. Tapi betapa ramai orang hari ini yang menghalalkan segala apa yang dilakukan, segala apa yang dikatakan atas alasan agama. Hati-hati benda ni. Inna syarran nas 'indallahi manzilatan yawmal qiyamah man tarakahu an-nas ittiqa'a syarri. Dan orang yang paling buruk di sisi Allah kedudukan daripada hari kiamat adalah orang yang ramai yang tak suka dia, yang menjauhi dia, yang tinggalkan dia sebab tak tahan nak jauhlah daripada kejahatan dia. Nabi SAW manusia yang always akan ajar kita untuk nak buat baik. Bukan sahaja kepada Allah, tetapi sesama manusia, bahkan kepada haiwan sekalipun. Dan kita pun pernah dengar hadis Nabi SAW, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhah wal yuhid ahadukum wal yuhid bihatahu. Allah telah memerintahkan itu, kita nak buat baik pada semua perkara. Kalau kita nak bunuh dengan cara terbaik, kita nak sembelih haiwan, sembelih dengan cara yang terbaik. Tajamkan mata pisau, cepatkan sembelihan. Nabi kecam orang yang berbuat zalim kepada binatang. Dakhalat imra'atun nar fi hirratin rabatatha fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ardi hatta matat hazla. Dan seorang wanita masuk neraka kerana seekor kucing yang ditambat, diikat, dikurung, dia tak bagi makan, dia tak bagi minum sampai dia mati dalam keadaan kebuluran. So sampai ke tahap itulah Nabi ajar kepada kita untuk nak berbuat baik. Nabi ni sangat-sangat hebat, sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan semua. Kalau kita lihat daripada sudut kemaafan Nabi, ini satu perkara yang mungkin kita susah nak ada. Saya mengaku, even mungkin benda tu dalam diri kita, termasuk diri saya sendiri, kita nak jadi seorang insan pemaaf seperti Nabi SAW ni sangat-sangat susah, kan. Tapi Nabi ni manusia yang dia tak taruh dendam. Kita ni termasuk saya, kadang-kadang kita ingat orang tu dia nanya kita, kita ingat orang tu cakap kita kat belakang, kita ingat orang tu duk kutuk kita, fitnah kita macam-macam. Perasaan tu ada. Itu bukan satu perasaan yang salah. Sebab itu normal sebagai manusia, selagi mana kita tidak melempiaskan perasaan tu ke dalam jalan yang tidak betul. Tapi Nabi SAW ni macam mana dia boleh tahan diri dia tak taruh sifat dendam dia. Dan manusia yang sangat terkenal dengan sifat yang sangat-sangat pemaaf walaupun terhadap musuh baginda yang selalu sakitkan hati baginda. Kan, even masa Nabi SAW pergi tawan kota Mekah dulu pun, orang-orang musyrikin di Mekah masa tu takut Nabi SAW akan balas dendam sebab dia orang dulu buat jahat pada Nabi, dia orang rampas harta, dia orang seksa, dia orang kecam, dia orang bunuh sahabat macam-macam. Tapi Nabi SAW tidak pernah berdendam kepada mereka. Nabi sampai dalam satu riwayat kata, idhabu fa antum mutlaqah, pergilah kamu semua bebas. Selepas apa yang mereka lakukan, mereka perangi, mereka buat konspirasi, mereka macam-macam perkara yang Nabi SAW lakukan. Dan sampai ada riwayat sebut orang-orang musyrikin masa tu takutlah menanti di Mekah, menunggu apa hukuman yang bakal dijatuhkan. Tapi Nabi tanya balik dia, apa yang kamu tengok aku ni macam mana orangnya, kan? Apa yang aku akan buat pada kamu?
So dia orang pun katalah, kamu ni adalah seorang yang mulia, keturunan yang baik, anak kepada yang kawan-kawan yang baik. So Nabi SAW kata, hari ini la tathriba alaikumul yaum yaghfirullah, dan pada hari ini tak ada cercaan pada kamu semua, pergilah, moga Allah mengampuni kamu. Ini tu sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ketua orang jahat yang dulunya ketua lah yang duk plan, yang duk serang Nabi, yang duk memimpin Abu Sufyan dulu sebelum beliau memeluk Islam. Walaupun Nabi boleh nak jatuhkan hukuman lah kepada dia sebagai balasan, tapi Nabi SAW sebut ketika menawan kota Mekah, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Sesiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia selamat. Nabi melihat dulu maslahat di sebalik. Nabi hormat kedudukan Abu Sufyan. Nabi tahu mungkin itulah yang boleh membuatkan pemimpin tersebut lunak terhadap agama Islam, dan pemimpin tersebut memiliki followers yang ramai. Dan kalaulah segalanya dibalas dengan dendam, maka agama ini tidak akan berkembang. Tetapi belajarlah dengan kemaafan, maka pelbagai kebaikan itu akan dapat disebarkan. Nabi pernah pergi ke Taif pada setelah wafatnya Khadijah dan juga pakciknya Abu Talib. Dalam keadaan yang sedih, Nabi dihambat, dibaling batu sampai berdarah kakinya. Nabi terpaksa keluar daripada situ. Dalam perjalanan pulang masa tu, Nabi yang dalam keadaan sangat-sangat sedih, turun malaikat Jibril membawa malaikat gunung bersama dengan dia. Dan Nabi diperintahkan, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, kalau kamu nak bagi tahu pada malaikat Jibril ni, mereka boleh hentaklah penduduk Taif tu dengan gunung-gunung ganang yang ada kat sini. Tapi Nabi SAW pun apa kata? Nabi kata, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Tidak, bahkan aku berharap agar Allah mengeluarkan daripada tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah semata-mata dan tidak mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Itu Nabi SAW. Kalau kita pasti akan balas dendam, curkan mereka kan, sebab kita akan kata padan muka, siapa suruh cakap macam tu, buat aku macam tu kan. Ibn Mas'ud lepas perang Hunain dia pernah jumpa dengan Nabi. Masa tu Nabi ni orang tuduh dia tidak adil di dalam pembahagian harta rampasan perang. Satu kata-kata yang cukup menusuk kalbu seorang rasul yang adil dan tidak pernah menzalimi sesiapa. Tapi apa kata Nabi SAW? Qad udiya Musa bi akthar min dhalika fasabar. Sesungguhnya Musa juga telah disakiti dengan kesakitan lebih dahsyat daripada ini, tetapi dia bersabar. Sebab itulah Allah selalu cerita kat Nabi kisah-kisah para anbiya yang dulu. Kan kita tengok banyak dalam Quran, surah Al-Qasas, surah Al-Anbiya, surah Ibrahim, surah Hud, surah Yusuf, macam-macam. Macam mana kisah-kisah para anbiya, surah Syu'ara, yang mana mereka ini disakiti, dizalimi. Semua itu kenapa Allah ceritakan? Sebab nak suruh Nabi, nak suruh kita umat Islam ambil iktibar, ambil pengajaran daripada kesabaran mereka, daripada ujian yang mereka hadapi, supaya kita boleh bersabar dalam medan perjuangan ini. Allah kata, walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah. Allah kata, para rasul sebelummu pun pernah didustakan, maka mereka bersabar dengan perbuatan orang yang mendustakan dan menyakiti mereka. Sampailah datang pertolongan kami. Tak sesiapa pun dapat mengubah pertolongan Allah yang telah dijanjikan kepada para rasulnya. Nabi sangat-sangat sabar. Nabi belajar bersabar. Nabi teliti mencermati kesabaran para rasul dulu. Nak menyampaikan risalah, tugasan ini bukan satu benda yang mudah. Dan Nabi yang kita kenali merupakan satu insan yang penuh dengan kasih sayang. Nabi SAW disifatkan dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Allah suruh Nabi ni berlaku rahmat, berlaku baik, jangan kasar dengan orang di sekeliling, nanti mereka lari. Tapi Allah kata fa'fu anhum, dan maafkanlah mereka, kan, pohonkanlah keampunan bagi mereka. Jadi Nabi ini manusia yang subhanallah daripada segi sifat, dari segi akhlak, ini satu cerminan yang sangat agung lah.
Kan hari ni kalau kita lihat betapa ramai orang yang salah faham terhadap agama itu sendiri, terhadap agama kita. Sebab apa? Sebab akhlak kita umat Islam. Kita tidak mencerminkan akhlak kepribadian seorang Islam yang sebenar-benarnya. Itu juga tujuan Nabi diutuskan. Bukan hanya untuk nak menyampaikan, menegakkan risalah dakwah. Tapi Nabi kata, innama bu'istu li'utammima salihal akhlaq. Aku diutuskan untuk nak menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Kan? Dan kita sama juga, kadang-kadang sesahabat sunnah kita pun tidak mempamerkan dari segi mulut, dari segi perjuangan kita duk seru kita ni memperjuangkan sunnah, kita ni nak menegakkan sunnah, mempertahankan sunnah, tetapi dari sudut akhlak kita, dari sudut kata-kata kita, dari sudut kerana pendekatan kita tidak mencerminkan kesunnahan tersebut. Jadi macam mana sifat kita, macam mana attitude kita, macam mana sunnahnya akhlak kita ini kena biar selaraskanlah dengan perjuangan tauhid, perjuangan apa yang kita sedang perjuangkan bersama ini. Dan Nabi SAW manusia yang kita, kalau kita boleh lihat macam mana baginda makan, macam mana baginda tidur dan sebagainya, Nabi SAW ni adalah manusia yang selalu appreciate dengan nikmat dan termasuk makanan. Sampai Nabi sendiri ajar kepada kita untuk, kalaulah, ini salah satu kisah Nabi bila dia nak minta orang belanja dia pun Nabi doa lah kan, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Allah, berilah makan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berikanlah minum kepada orang yang berikan minum kepadaku. Appreciate the food, appreciate the people yang belanja kita. Dan kalau kita dihidangkan dengan makanan, walaupun kita tak berselera, walaupun kita mungkin tak suka makanan tu, jangan kita aibkan makanan tu, jangan kita cela makanan tu. Kita tak pernah dengar Nabi SAW mencela ataupun kata, tak sedap lah makanan ni, masam lah makanan ni, busuk lah makanan ni, tak pernah. Sampai dalam sebuah hadis Abu Hurairah kata, ma'aban Nabi SAW ta'aman qattun inishtahahu akalah wa illa tarakah. Tak pernah sekalipun Nabi mencela suatu makanan. Kalau suka, baginda makan. Kalau baginda tak suka, baginda tinggalkan. Macam kisah Nabi, masa Nabi dengan Khalid bin Al-Walid, masa tu Nabi SAW dihidangkan dengan bab, biawak padang pasir. Nabi tak suka makan biawak padang pasir ni sebab tak biasa. Kat tempat Nabi, kat Mekah dulu, tempat lah mungkin ke Nabi dia jarang jumpa bab ataupun tak pernah makan. Macam biasa kita, kalau makanan yang kita tak suka, kita mungkin kerana ada kawan-kawan kita tak suka makan sushi, bagi dia sushi ni busuk, bagi dia sushi ni, jadi dia tak sentuh. Kita pun masing-masing ada preference masing-masing. Ada makanan yang kita jemu, ada makanan yang kita boleh layan, ada makanan yang kita suka. Tapi walaupun Nabi tak suka pada dhab, tapi Nabi tak bagi reaksi yang negatif. Nabi cuma tak makan. Sampai kan Khalid tanya, adakah makanan ini haram? Ya Rasulullah, dia kata tak haram, tapi cuma aku tidak menemuinya. Aku tak biasa jumpa di tempat aku dulu. Nabi bukan orang yang kuat makan. Bukan kehidupan Nabi SAW ni untuk nak memenuhkan perut. Kita ni kadang tak buat apa, memang nak makan rasa kan. Tapi Nabi pun dah bagi tahu bahawa perut ni adalah punca segala penyakit. Kan? Kalau perlu Nabi makan dengan kadar yang mencukupi, kalau adalah makanan tu. Tapi kalau tidak perlu, Nabi tidak makan. Nabi bagi satu nasihat yang sangat benefit pada kita. Ma mala'a adamiyyun wi'a'an syarran min batnin bihasbin ibni adama ukulat yuqimna sulbahu fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Taklah anak Adam itu memenuhi bekas yang lebih buruk daripada perut dia. Maksudnya kita ni, perut kita ni lah yang paling teruk sekali lah. Kan Nabi kata cukup kalau kita nak makan pun makanlah suap-suap, berapa suap lah yang cukup untuk nak bagi kita ada tenaga. Tapi kalaulah dia nak makan lebih daripada kadar itu, maka makanlah 1/3 sahaja kadar yang masuk dalam perut. Dan 1/3 lagi simpan untuk nak minum, 1/3 lagi biarlah ada ruang untuk bernafas. Janganlah sampai kita susah nak bernafas makan punya banyak kan. Nabi ajar kepada kita untuk nak sentiasa ucapkan rezeki, ucapkan syukur di atas segala rezeki yang Allah kurniakan, baca ataupun kita berdoa lah lepas kita makan. Antara doa yang warid daripada Nabi SAW,
Alhamdulillah katsiran tayyiban mubarakan fih ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Saya ulang balik, alhamdulillah katsiran tayyiban mubarakan fih ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, lagi diberkati, yang tidak berhajat kepada makanan, yang tak ditinggalkan, dan yang sangat diperlukan, wahai Tuhan kami. Macam itulah Nabi ajar kepada kita untuk nak mencari keredaan Allah di sebalik makanan pun. Banyak sunnah-sunnah dalam makanan ni yang kita boleh belajar daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat bersopan di dalam makan. Sebab tu Nabi bila dia ajar kita bila Nabi makan dulu dengan 3 jari, kita jangan faham kita kena makan nasi semua dengan 3 jari, tak. Tetapi bila Nabi makan kurma ni 3 jari lah paling comel, ataupun 2 jari pun comel. Janganlah nak makan sebiji kurma tu makan dengan 5 jari, nampak lahap sangat, nampak tak senonoh, nampak macam kurang adab. So Nabi ni nak ajar kita supaya kita sentiasa beradab dengan makanan, dan sentiasa syukur pada Allah yang bagi kita makanan. Kita appreciate orang-orang yang belanja kita makanan. Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah benar-benar redha dengan seorang hamba yang bila dia selesai makan dipujinya, atau bila dia selesai minum dipujinya. Nabi kata lagi, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bayangkan dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, siapa yang makan satu makanan kemudian diucapkan segala puji bagi Allah yang telah berikan aku makanan ini serta rezekikan kepada aku tanpa daya serta kekuatan daripadaku, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini adalah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih. Nabi dia tak banyak songeh, cerewet macam kita dalam bab makanan ni kan. Sampai kita ni memilih sangat makanan, komplain lah itulah ini, macam yalah, makanan banyak sangat kan, banyak sangat option. Kalau kita dalam keadaan kita kebulok, apa je pun kita akan sentuh. Pernah dalam satu hari itu, ketika sepupu Nabi SAW, Ummu Hani, dia cerita Nabi datang ke rumah dia, Nabi lapar, Nabi tanya ada tak apa-apa makanan. Ummu Hani kata dia tak ada apa-apa melainkan roti dengan cuka. So Nabi pun makanlah makan yang sangat sederhana itu, macam mana roti cecah cuka, entah macam mana rasa dia kan. Sambillah puji, hargai nikmat Allah, sampai Nabi appreciate. Nabi kata rumah yang ada cuka ni tidak fakir lah. Itu macam Nabi nak, bukanlah kata orang yang cuka ni tak miskin, tetapi Nabi nak sejukkan hati. Maksud cukuplah, orang yang boleh makan cuka ni pun dah sangat bersyukur lah, sangat ada lah. Macam itulah kesyukuran yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, manusia yang cukup sederhana, yang cukup berasakan segala kecukupan. Sedangkan baginda adalah seorang pemimpin, tetapi pemimpin yang sangat sederhana. Pernah Nabi SAW, seorang sahabat baginda, An-Nu'man bin Bashir, dia kritik sebahagian kehidupan para sahabat yang dilihat macam agak mewah. Lalu dia kata, aku pernah melihat Nabi ni hanya makan kurma yang kualiti diteruk, just sebabkan dia nak isi perut dia. Dan dalam banyak keadaan pun Nabi SAW, keluarga dia tak ada apa pun nak makan. Ada masa Nabi terpaksa ikat batu kat perut dia sebab lapar sangat, nak bagi rasa perut tu berat sikit kan. Even kalau orang hadiah pada Nabi kurma pun, Nabi di kurma yang kecil itu Nabi boleh bahagi-bahagikan, makan sikit, sebahagian bagi orang lain makan, kadar yang cukup untuk nak bagi sikit energi dalam kehidupan dia sahaja. Macam itulah kesederhanaan tokoh agung ini yang merupakan pemimpin segala manusia, yang seandainya Nabi SAW nakkan kemewahan, Nabi boleh dapat. Walaupun tak salah untuk nak memikirkan kemewahan, tapi Nabi tahu nak memilih yang mana yang dirasakan lebih afdal, yang lebih baik baginya. Okey. Kemudian itu kalau kita tengok daripada sudut antara pemakanan Nabi SAW yang serba sederhana kan.
Macam mana kita tengok Nabi SAW jadikan perbuatan makan, semua ni daripada sudut ibadah. Maksudnya makan pun kita boleh jadikan ibadah. Kalau betul lah niat kita, betul lah caranya. Macam tu juga sampai ke tidur. Kita tengok tidur Nabi SAW ini, dia tak seperti tidur kebanyakan kita yang over the limit, termasuk saya sendiri pun. Yang kita rasa sampai rasa macam nak je tidur setiap masa kan, penuh dapat tidur ni. Tapi Nabi ni, dia tidur ni hanya sekadar untuk nak chargekan energi dia sahaja. Sebagai satu wasilah untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Kan? Jadi sebab tu ketika Nabi SAW baring, nak tutup mata, Nabi akan ambil sikit masa dia untuk nak ingat Allah yang tak pernah tidur. Nabi akan ingat tentang hari kebangkitan. Nabi akan rasa takut bila fikirkan tentang ini. Dalam hadis Nabi kata, Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Wahai Tuhanku, hindarilah aku daripada siksaanmu di masa hari engkau membangkitkan hamba-Mu, iaitu di masa hari akhirat. Nabi ajar kepada kita untuk nak doa sebelum tidur, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan nama-Mu aku tidur dan aku bangun. Alhamdulillah, masa kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji yang layak bagi Allah yang telah hidup, bangunkan kita balik daripada mati, iaitu tidur, dan kepadanya lah kita akan dibangkitkan. Sentiasa, even mati itu akan diriletkan dengan akhirat. Nabi ingat, maksudnya tidurnya Nabi ni bukan untuk nak bersenang-lenang, untuk nak syok-syok, tapi tidur Nabi ni adalah untuk mengingatkan Nabi dengan kematian dan juga hari akhirat. Dan Nabi bukan orang yang kuat tidur macam kita ni, tapi tidur Nabi ni adalah tidur ibadah, tidur yang sekadar untuk nak mendapatkan sedikit tenaga untuk dapat bangun malam, dapat bangkit qiyamul lail, bermunajat kepada Allah. Kan, sebab ya Allah dah minta, adalah perintahkan kepada kita, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'an tartila. Wahai orang yang berselubung, solat, bangun solat malam walaupun sikit sahaja, separuh boleh, atau kurang sikit daripada tu boleh, ataupun nak tambah pun lebih daripada tu boleh. Bacalah Quran sikit dengan tartil. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi pula kalau nak tidur bukan macam kita hari ni nak beli tilam yang mahal-mahal, yang empuk supaya kita dapat tidur yang berkualiti. Macam itulah alasan kita kan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidur dengan tempat yang cukup sederhana. Sampai dia katakan Nabi tidur ni di atas kulit je yang keras tu. Lapik adalah tanah-tanah batu, tidur atas kulit. Pernah Nabi tidur atas pelepah-pelepah daun-daun kurma sampai berbekas-bekas badan dia. Umar pun pernah tengok badan Nabi berbekas-bekas tidur kan, menangis Umar bila dikenangkan pemimpin-pemimpin yang pemimpin-pemimpin dunia ni semua, mereka ini hidup di dalam kemewahan. Pemimpin di Rom semuanya hidup dalam keadaan senang dan penuh keselesaan. Tapi Nabi SAW tegur Umar bin Al-Khattab, tidakkah kamu redha supaya Allah berikan kepada kita akhirat? Tapi mereka ini memiliki dunia, kita memiliki akhirat. Macam itulah Nabi kita Muhammad SAW, keagungan baginda, kemuliaan baginda. Kita ni selalulah ingatkan tentang Nabi kita SAW. Itu pun ada orang tuduh kita sebagai orang yang benci Nabi, orang yang tak suka sunnah Nabi SAW. Moga Allah ampunkan kita semua dan moga Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk perkongsian kita pada malam ini, berkenaan dengan sedikit sudut pandang tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.